Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, alhamdulillah, dalam suasana yang redup pada pagi ini. Alhamdulillah, di Bandar Seri Begawan ni kita dapat berjumpa lagi. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama bertadabbur, insya-Allah melihat sedikit daripada tafsir Al-Quran yang ada di muka surat 579, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama masih lagi di surah Al-Insan. Kita masih lagi di surah Al-Insan, iaitu surah yang terakhir daripada surah-surah yang berada di juzuk yang ke-29. Jadi sebagaimana kita telah sebutkan sebelum daripada ini berkali-kali, bahawa juzuk yang ke-29 ini sebenarnya adalah berkaitan, fokusnya, temanya adalah berkaitan dengan dakwah. Dakwah iaitu dari semua sudut, sama ada dari sejarah dakwahnya, dari segi kepentingan dakwahnya, dari segi kewajipan dakwahnya, dari segi kisah-kisah dakwahnya, dan juga luasnya dakwah ini bukan hanya berlaku kepada manusia saja, tetapi juga berlaku kepada selain daripada manusia, iaitu alam jin. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di dalam surah ini topik-topik utama. Apakah dia perkara-perkara yang utama yang perlu disebutkan oleh pendakwah-pendakwah Islam dan orang-orang yang nak berdakwah kepada Islam ni? Apakah perkara-perkara yang perlu disalurkan, yang patut diberikan kepada manusia, yang patut diperdengarkan kepada manusia, yang kita panggil dia sebagai konten dakwah ataupun maudhu' dakwah dalam bahasa Arabnya. Jadi insya-Allah pada hari ini muka surat 579, kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, maka dipersilakan insya-Allah untuk berbuat demikian. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan kepada kita pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan melihat secara umumnya topik utama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat 579 ini ialah berkenaan dengan balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, iaitu semasa mereka berada di dalam syurga, apakah yang mereka dapati, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga ini. Jadi insya-Allah kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Alhamdulillah. Ayat berkaitan yang kita baca tadi, yang berkenaan yang kita baca tadi ialah beberapa gambaran yang Allah Ta'ala nak ceritakan balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah Ta'ala telah menyebutkan juga dalam ayat-ayat yang sebahagian daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi ialah kenapa orang-orang yang beriman ini, kenapa mereka-mereka yang hidup di dunia ini, mereka mendapat balasan yang sebegini hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala ceritakan juga perangai mereka, sikap mereka, keadaan mereka, apa yang mereka buat semasa mereka ini berada di dunia, sehingga mereka ini mendapat balasan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey, yang pertama kita masuk kepada ayat 6 pada hari ini. Kita insya-Allah di ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-21 25 insya-Allah pada hari ini daripada soal insan. Allah Taala sebutkan dalam surah ayat yang ke-6 ni, iaitu ainan. Ainan maknanya ialah mata air. Mata air ataupun air. Ainan ni dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai kalimah mushtarak. Kalimah mushtarak ni iaitu kata-kata, satu perkataan yang mana mempunyai banyak makna. Kadang-kadang maknanya boleh jadi makna mata air, boleh jadi makna ain ni, maknanya mata ni, ataupun juga ain juga boleh bermakna iaitu mata-mata. Mata-mata ni maksudnya ialah spy dan juga kan yang menyelidik sesuatu perkara kan. Jadi ainan di sini maknanya ialah mata air, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan mata air yang istimewa yang akan diminum oleh hamba-hambanya di hari akhirat nanti. Jadi apakah bentuk mata air yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu?
akan diceritakan dengan lebih detail lah insya-Allah selepas daripada ni. Tapi Allah Taala sebutkan dulu bahawa mereka ni ada mata air. Jadi bayangkan orang Arab yang kita pun, bagi kita pun orang yang banyak air ni, tapi orang Arab yang tak ada air kan, yang air pun susah, bila dapat mata air tu sangat-sangat gembira. Kita pun sampai hari ni bila dapat mata air, kita tengokkan manusia ni pergi ke tempat air terjun ke apa. Apabila ada mata air, dia menggambarkan satu keindahan kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi selepas daripada itu apa? Yufajjirunaha tafjira. Yufajjirunaha ni dia boleh jadi makna asal makna perkataan Arab ataupun yang digunakan di dalam zaman moden ni, orang Arab yufajjiru maknanya menghamburkan. Kalau kita kata meletupkan juga dia guna tafjir. Tafjir maknanya meletupkan. Tapi di sini bukan maknanya meletupkan, tapi maknanya menghamburkan, iaitu apabila seseorang itu ada banyak sangat satu-satu benda, iaitu apabila orang tu mempunyai satu benda yang melebih-lebih kan, maknanya maka dia akan hamburkan duit, hamburkan apa kan. Tapi di sini Allah Taala sebutkan air itu dihambur-hamburkan, nak menunjukkan kepada apa, iaitu apa, mereka ni boleh buat apa saja yang mereka suka dengan air itu. Nak bawa ke sini, nak buang, nak campak ke. Maknanya ini satu benda gambaran yang sangat-sangat nak menunjukkan kepada banyaknya nikmat. Jadi kalau orang Arab, mereka dapat air, mereka akan simpan elok-elok, jaga elok-elok, tak mahu air itu dihambur-hamburkan begitu saja kan. Tapi bila dihambur-hamburkan, yufajjirunaha tafjira, erti nak gambarkan banyaknya kan mereka ni dapatkan benda tu kan. Jadi suasana yang sangat gembira kan, yang ceria dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata yufuna bin nazri. Kenapa mereka ni mendapat balasan yang begitu indah itu? Kerana mereka ini yufuna bin nazri, iaitu menunaikan nazar. Apa maksud menunaikan nazar di sini kan? Jadi ulama mempunyai beberapa pandangan lah. Pandangan yang masyhurnya, yang pertama sekali ialah mereka memang menunaikan nazar, iaitu mereka bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menunaikan nazar mereka. Nazar itu artinya ialah satu benda yang bukanlah wajib, tetapi mereka wajibkan ke atas diri mereka sendiri. Apabila seseorang itu mewajibkan sesuatu benda, mungkin dia kata kalau aku lulus exam maka aku nak sembelih kambing ke, kalau aku ni baik daripada sakit aku akan nak buat macam ni. Itu nama dia bernazar. Jadi apabila orang tu bernazar, maka dia menunaikan nazarnya, maka Allah Ta'ala puji mereka ni, yufuna bin nazri. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan bahawa yufuna bin nazri di sini ialah nazar mereka kepada Allah, iaitu dalam erti kata mereka ini mentaati, melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala suruh mereka sembahyang, mereka sembahyang. Allah Ta'ala suruh mereka puasa, mereka puasa. Allah Ta'ala suruh mentaatinya. Allah Ta'ala suruh macam ni, mereka buat. Semua benda kewajipan yang Allah Ta'ala suruh mereka, mereka akan buat. Jadi itu maknanya yufuna bin nazri, mengikut banyak daripada ulama-ulama tafsir juga. Jadi kita tengok sini kan, kita balik semula kat sini, iaitu yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka ni buat macam tu kan. Mereka ni buat maknanya mereka dapat balasan yang indah daripada Allah SWT. Yang pertama kerana mereka ni menunaikan nazar ataupun melaksanakan kewajipan yang Allah Taala minta daripada mereka. Dan juga yang keduanya ialah kerana adanya perasaan takut. Takut apa? Takut kepada hari pembalasan yang mana syarruhu mustatira. Syarruhu ni maknanya ialah kita kata azabnya lah, kita kata mustatira. Mustatira daripada perkataan tara. Tara artinya ialah terbang. Jadi bila mustatir ni ialah makna satu benda yang terbang yang berterbangan. Maksudnya dia akan mengenakan siapa saja. Tak ada orang boleh selamat pada hari itu maknanya kan. Tak ada orang boleh masuk dalam kubu ke, masuk dalam tempat perlindungan ke, tak ada kan. Jadi yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, yang mana azabnya berterbangan akan kena kepada sesiapa saja. Jadi maknanya sini ialah apa kan? Mereka takut takut hari kiamat yang keadaannya begitu, maka itulah yang menyebabkan mereka mendapat ainan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-6. Seterusnya Allah Ta'ala kata wa yut'imuna. Apa lagi yang mereka lakukan? Allah Ta'ala sebut apa yang mereka lakukan ialah mereka ini memberi makan. Yut'imuna ta'am, mereka memberi makan. Ala hubbihi, kerana kasihnya. Kasih apa sini? Ala hubbihi ini ada 3 makna besar yang disebutkan oleh ulama. Yang pertamanya kerana mereka ni kasih apa? Kasihnya kerana kepada makanan tu, iaitu mereka ni memberikan makanan kepada orang-orang sepas itu, orang miskin, anak yatim dan juga asir, orang-orang tawanan, yang akan kita tengok pasti apa maksud asir tu. Tapi kita tengok dulu apa makna hubbihi ni. Artinya ialah mereka, yang pertama sekali pendapat ulama kata ialah mereka ni sayang kepada makanan tu. Artinya mereka memberi apa yang mereka sayang, bukan memberi apa yang mereka tidak sayang.
kalau mereka dah nak buang benda tu, satu benda tu, tiba-tiba mereka barulah nak beri kepada orang, maka itu nama dia memberi apa yang tidak sayang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, iaitu mereka memberi itu, memberi makan dalam keadaan mereka sayang kepada makanan yang mereka nak berikan tu, ataupun duit yang mereka nak beri tu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa apa? Kerana mereka suka sangat, ala hubbi, mereka suka untuk memberi makan kepada. Maknanya kena ada dalam perasaan seorang mukmin tu, perasaan mereka ni suka untuk memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Yang ketiganya ialah ala hubbihi ni ala hubbillah. Kata, iaitu mereka ni kerana cinta pada Allah, kerana mereka nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun memberilah makan kepada orang-orang miskin tu. Jadi wa yut'imuna at'am ala hubbillah. Kerana mereka sayang, kerana cinta nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka memberi makanan tu kepada orang miskin. Jadi itu adalah beberapa pendapat lah kan yang diberikan oleh para ulama. Jadi apa-apa pun yang pentingnya ialah bahawa apa? Iaitu hendaklah memberi makan tu dengan penuh rasa kasih sayang, dengan suka untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang keduanya, beri makan apa-apa yang disayangi, bukan beri apa yang memang nak dibuang. Dan yang ketiganya, iaitu memberi itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh gabungkan tiga-tiga ni. Iaitu inilah benda yang sepatutnya berlakulah pada orang mukmin, yang menyebabkan mereka ini akan mendapat pahala, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepada siapa diberi itu? Kepada orang miskin, kepada orang anak-anak yatim. Anak yatim ni artinya ialah anak-anak yang mana ayahnya, iaitu tidak ada orang yang membelanya, tidak ada orang dapat memberi nafkah, tidak ada orang nak memberi makan kepadanya. Dan yang ketiga, asir. Asir di sini ada beberapa pendapat ulama, tapi maksudnya ialah orang tawanan. Tapi adakah maksudnya tawanan betul-betul, ataupun orang-orang yang orang-orang yang dipenjarakan, ataupun orang-orang yang dikurung dan sebagainya. Ataupun ada juga ulama memberi makna sini asir ini hamba abdi. Jadi makna sini adalah apa-apa pun, ialah semua ini adalah golongan orang-orang yang sangat-sangat memerlukan kepada makanan. Jadi bila kita beri kepada mereka, maka Allah Ta'ala puji sifat yang begini. Seterusnya Allah Ta'ala kata, innama nut'imukum. Bila mereka ni memberi makan, maka mereka ini ada perasaan ini, iaitu apa? Aku beri kepada kamu makanan ni liwajhillah, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda ni tak perlu dah disebutkan, tapi maknanya ada perasaan dalam hati dia tu, dia rasa bahawa aku beri makan kepada kamu ni kerana Allah. La nuridu minkum jazaan. Ada perasaan dia bahawa apa? Dia tak nak beri ni, bukan dia beri ni kerana apa? Kerana nak jazak. Jazak ni nak balasan. Orang balas baru dia beri, orang tak balas dia tak nak beri. Ataupun wala syukura, Allah Ta'ala kata, bukan nak ucapan terima kasih. Maknanya kalau orang ucap terima kasih ke tak ucap terima kasih ke, sama saja bagi dia. Bukan dia kata, alah apa ni, aku dah beri pada dia, tak ucap terima kasih langsung. Kalau ada perasaan macam tu, maknanya perasaan yang tak bagus pada kita orang yang memberikan. Jadi maknanya kita ni ialah kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberiannya. Bukan kita nak minta kesyukuran, keterima kasihan daripada orang yang memberi. Of course lah, kalau dia berucap terima kasih, tu tak ada masalah. Tetapi kalau dia tak ucap terima kasih pun, kita akan beri juga kepada dia. Seterusnya, Allah Ta'ala kata, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Seterusnya, Allah Ta'ala sebut lagi, iaitu kenapa mereka buat macam tu. Allah Ta'ala ulang lagi, nampak tak? Bahawa Allah ulang lagi. Iaitu mereka buat macam ni dengan keadaan mereka berkata, nakhaf, kami takut, min rabbina, takut Tuhan kami, yawman abusan. Pada hari apa? Abusan. Abusan ini ya masan muka. Abusan, abasa tu abusan hari tu. Bermasang muka dan sebagainya. Dan kemudian tu qamtarira, ulama terjemahkan, kalau ikut terjemahan, berkerut-kerut. Maknanya dalam keadaan manusia tu takut, dalam keadaan manusia tu kan lari, nak lari, tapi tak boleh larilah kan. Tapi maknanya ialah dalam keadaan begitu, maka pada ketika itulah maka kita akan menyelamatkan diri. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang memberi makan, yang disebutkan tadi kan, yang mana dia ni ikhlas dalam pemberian dia. Jadi kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi, fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Oleh kerana perbuatan mereka itu, maka Allah Ta'ala telah memelihara. Fawaqahum, memelihara. Allah Ta'ala memelihara mereka. Syarra zalikal yaum. Kejahatan, kita kata kejahatan maknanya seksaan. Seksaan yang berlaku pada hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura. Dan kemudian Allah Ta'ala laqahum. Laqahum artinya a'tahum. Artinya memberikan kepada mereka nadratan,
keceriaan, nadratan wa surura, dan juga kegembiraan. Maknanya Allah Ta'ala gantikan muka yang masam berkerut tadi tu kerana takut, kerana keadaan kita ni akan ditimpa dengan azab dan sebagainya pada hari kiamat tu, maka Allah Ta'ala gantikan, Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan perasaan yang ceria pada hari kiamat itu, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan berikanlah kepada kita semua, yang hadir, yang tak hadir kan pada pagi ini, dan juga kepada semua orang beriman supaya beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat ini, dengan memberi makannya, dengan menunaikan nazarnya, menunaikan kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rasa takut. Perbuatan semua tu adalah kenapa? Kerana rasa takut untuk menghadapi penyiksaan di hari kiamat tu. Maka moga-moga Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita selamat daripada keadaan-keadaan itu. Fawaqahum. Kemudian wajazahum bima sabaru. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan, Allah Ta'ala beri balasan kepada mereka. Kenapa? Kerana kesabaran mereka. Wajazahum bima sabaru. Kerana mereka ni sabar. Sabar apa? Iaitu sabar di atas dunia ini. Sabarlah untuk bersama-sama dengan Islam. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sabar untuk menghadapi manusia seluruhnya yang kadang-kadang tu tidak mahu kepada Islam, tapi kita bersabar. Berpegang kepada Islam kita kan. Sekejap je insya-Allah. Tak sampai insya-Allah 100 tahun. Tak sampai insya-Allah. Jarang sangat orang yang boleh hidup sampai 100 tahun kan. Majoriti kita dah 60, 70, 80 insya-Allah. Kita akan pergi menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sabar. Sehingga 70, 80, 60 sabar untuk beramal dengan Islam, untuk berpegang walaupun kita ni susah, tapi moga-moga Allah Ta'ala sebutkan di sini kan, kita dapat ni. Iaitu wajazahum bima sabaru. Maka Allah Ta'ala beri balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka itu, jannatan wa harira. Allah Ta'ala beri syurga, taman-taman dan juga sutera-sutera. Harir, pakaian. Maknanya pakaian daripada yang indah-indah lah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, balasan lagi, Masya Allah kan, iaitu muttaqi'ina fiha. Mereka ini dalam syurga itu muttaqi. Muttaqi ni dalam setengah-setengah terjemahan dia kata bertelekan. Bertelekan, artinya itu kita berada, duduk dalam keadaan senang lenang. Duduk bertelekan, duduk berbaring-baring kan. Maknanya orang, kalau orang tu dalam keadaan tidak senang, sedang menunggu, suspend apa-apa semua, dia tak akan bertelekan. Bertelekan ni duduk relax gini kan, baring-baring, sembang-sembang itu kan. Macam itulah kan. Itu makna. Baring-baring itu muttaqi'in apa? Muttaqi'ina fiha, dalam syurga itu mereka ini bertelekan. Masya Allah kan. Satu gambaran yang indah. Alal araik. Bertelekan tu di atas apa? Dalam syurga tu mereka di atas araik. Araik ni adalah daripada perkataan arikah. Arikah ni menurut kebanyakan daripada terjemahan lah, dia kata kita nak tu pun iaitu katil katil tempat duduk tu kan. Jadi bertelekan di atas katil-katil jadi tu nak tunjukkan semua tu keadaan-keadaan yang indah kan. Kemudian lagi apa lagi Allah Ta'ala kata, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalam syurga ni mereka tak nampak. Dia terang, bukan gelap tapi dia tak nampak matahari. Sebab apa? Matahari ni kadang-kadang terik, panas bayangkan kepada orang Arab pula kan. Orang Arab panas matahari. Matahari ni menakutkan mereka kan. Walaupun bagi kita orang berada setengah-setengah keadaan, bila berada di negeri sejuk kan, mereka perlukan kepada matahari. Jadi bagi orang Arab yang duduk di negeri panas kan, matahari ni satu benda yang menakutkan. Tapi kita nak kepada cahaya. Tapi kita tak nak kadang-kadang kepada cahaya matahari yang panas tu kan, tapi nak kepada cahaya sebenarnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini kan, dalam syurga ni dia tak ada matahari. Sebab apa tak ada matahari? Tak ada. Jadi tak adalah kepanasan haba yang menakutkan, yang memerikkan, yang itu semua tu tak ada. Kemudian tu adakah sejuk pula? Tak ada sejuk macam musim sejuk tu kan. Jadi Allah tak katakan wala zamharira. Wala zamharira. Jadi zamharira maknanya kesejukan yang menyakitkan. Kalau kita katalah contohnya, kita duduk dalam aircon, kita pasang 16, 17, tiba-tiba sangat sejuk, baju tak ada, baju sejuk tak ada. Jadi sangat sejuk kan. Jadi makna itu adalah zamharira. Ada setengah-setengah pendapat ulama mengatakan zamharino ni dalam bahasa Toy. Dalam bahasa Toy, ada satu bahasa kelompok Arab ni, nama dia bahasa Toy. Zamharidon artinya adalah bulan tu. Jadi erti di sini kalau ikut makna Toy tu, makna bahasa Toy tu ialah syamsan wala zamharira, tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Maknanya cahaya tu datang daripada mana? Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala boleh buatkan. Tak perlu matahari, tak perlu bulan pun Allah Ta'ala boleh beri cahaya. Seterusnya Allah Ta'ala kata, cerita lagi kan, wadaniyatan alaihim,
balasan syurga lagi. Daniyatan. Daniyatan daripada ad-dunu maknanya dekat. Daniyatan alaihim zilaluha, iaitu naungannya, iaitu bayangnya. Bayang pokok-pokok, bayang tu dekat. Dia bukan jauh, bukan tinggi sana kan. Bayang tu jauh kan, ataupun jauh daripada kita, tak, dia dekat. Dan diikut kita nak, semua kita nak boleh dalam syurga kan. Jadi Allah Ta'ala kata wadaniyatan alaihim zilaluha. Zilalnya, zilal taman-taman itu kan, adalah daniyah, dekat kepada kita. Wazullilat kutufuha tazlila, dan juga kutuf. Kutuf ni maknanya dahan-dahan, dahan-dahan buah-buahan tu maknanya dekat kan. Tazlila tu maknanya boleh dicapai, kalau duduk boleh dicapai, kalau berdiri boleh dicapai, boleh diambil macam tu saja kan. Maknanya macam tu kan. Maknanya tak kira lah, tak menyusahkan dia. Maknanya pokok itu ikut dia, buah tu ikut dia. Bukan kita kena panjat pokok, kena lontar batu, kena lontar selipar. Bukan kita yang terpaksa bersusah payah untuk dapatkan buah-buahan tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan benda tu semua kepada kita kan. Zullilat kutufuha tazlila. Allah tundukkan benda tu semua kepada orang yang berada dalam syurga tu. Masya Allah kan. Semua ni keindahan yang kita cerita ni, yang akan menyebabkan kalau kita baca, kalau kita sedar betul-betul, kita akan rasa bahawa kenapalah aku ni kadang-kadang bersusah payah atas dunia ni kan. Nak dapat benda-benda ni semua, kita bersusah payah kan kadang-kadang tu, sehingga terpaksa melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyebabkan kita tak akan dapatlah perkara-perkara yang Allah Taala sebut di dalam ayat-ayat ini. Jadi insya-Allah kan, moga-moga bila kita baca ayat ni, kita dengar ayat ni kan, kita ingat kan, maka kita mengejar semua kan apa yang Allah Ta'ala nak sediakan kepada kita ni, yang bukannya satu dongengan tapi adalah satu benda yang akan benar-benar akan diperoleh selepas daripada kita mati. Wa yutafu alaihim, Allah Ta'ala cerita lagi, yutafu alaihim, tawaf bermaknanya berpusing-pusing kan, iaitu ramainya siapa? Wa yutafu alaihim bi aniyatim, iaitu kanak-kanak, bukan kanak-kanak kecil tapi maknanya orang-orang muda belia yang akan disebutkan selepas daripada ini, yang dipanggil sebagai wildan. Mereka ni berpusing-pusing bi'aniyatin, dengan bekas-bekas min fiddatin, daripada, bukan bekas-bekas daripada gelas yang jatuh pecah dan sebagainya kan, tak, tapi daripada fiddatin, daripada perak. Kemudian wa akwabin, dan juga kap-kap tu kan. Akwab tu makna kap tu kan, cawan-cawan tu kan. Kanat qawarir, yang mana kap-kap ini ataupun gelas-gelas ini adalah gelas-gelas daripada kawarir. Kawarir ni artinya ialah, kalau ikut bahasa modernnya, ialah botol. Tapi kenapa dinamakan botol? Kerana kita boleh nampak apa dalam tu. Maknanya dia tu adalah transparent maknanya. Transparent, kita boleh nampak apa yang isi, yang letakkan dalam tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini ialah mereka ni diberi minum tetapi daripada fiddah, daripada perak. Tapi perak tu pula kita boleh nampak isi dia. Kalau perak atas dunia tak nampak isi dia kan. Tapi kalau gelas nampak isi dia. Air teh kita nampak air teh. Kalau air oreng kita nampak air oreng kan. Itu gelas kan. Tapi gelas ni pecah kan. Tapi kalau perak dia tak pecah. Tapi macam mana perak ni? Jadi setengah ulama menyebutkan, dia katakan, setengah ulama berkata, iaitu sebagaimana diriwayatkan kata-kata ini dikatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata macam ni, dia kata semua benda yang ada di dalam syurga nanti diceritakan perumpamaannya dengan apa yang ada di atas dunia ini. Maknanya diceritalah gelas ke dan sebagainya, itu benda tu ada di atas dunia. Tetapi ada satu benda yang mana diceritakan dan tak berlaku lagi di atas kita lah pada dunia kita, iaitu apa? Daripada perak yang mana telus, yang boleh dilihat isi dalamnya. Ini iaitu yang Allah Ta'ala sebut sini, wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ianya adalah qawarir tapi daripada fiddah, dan kemudian Allah Ta'ala sebut qaddaruha taqdira. Ulama kata maksudnya ialah apa? Iaitu orang-orang yang menuangkan air itu, dia akan berikan kepada orang yang nak minum tu kepada kita semualah, kepada ahli syurga tu, qaddaruha taqdira, iaitu cukup-cukup. Dia tahu kita nak banyak mana. Kita tak perlulah cakap kalau atas dunia ni kan, tambah sikit lagi, kurangkan sikit, ini banyak sangat dan sebagainya, minta separuh saja, tak perlu. Dia tahu apa yang kita nak. Itu maknanya satu kehebatan lah Allah Ta'ala nak tunjukkan bagaimana kan keindahan suasana ketika berada di dalam syurga. Masya Allah kan. Kemudian wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Kemudian mereka ini pula diberi minum daripada apa? Di dalam
piala-piala. Dalam terjemahannya, piala artinya ialah tu bekas-bekas minuman yang digunakan atas dunia ni untuk meminum benda-benda yang kita kata arak dan sebagainya lah kan. Tapi Allah Ta'ala tak adalah arak yang memabukkan. Di akhirat ni Allah Ta'ala kata mereka diberi minum daripada mizaj. Yang mana air mereka tu adalah campuran. Mizaj ni maknanya campuran. Zanjabila, kalau ikut bahasa sekarang ni ialah zanjabil artinya ialah halia. Jadi kenapa pula halia? Kerana bagi orang Arab ni, apabila disebutkan zanjabil ni ialah satu, bila diletakkan campuran sikit halia dalam tu, maka dia akan memberikan rasa yang sangat indah, yang sangat sedap. Makna tak ada rasa dan sebagainya kan. Even atas dunia pun sekarang kita tengok kan, ada apa ni, contohnya Pepsi zanjabil, ada kan. Pepsi campur dengan apa ni, halia kan. Ataupun minuman-minuman halia kan, teh halia dan sebagainya kan. Maknanya dia menghasilkan satu minuman yang sedap. Kemudian ainan fiha tusamma salsabila. Kemudian mata air pula dinamakan sebagai salsabil. Satu mata air yang sangat indah lah. Kemudian habis kat situ Allah Ta'ala sebut lagi balasan dia kan. Nikmat dia nak berikan kepada ahli syurga ni apa, iaitu wa yatufu alaihim wildan. Keliling mereka ni wildan. Mukhalladun. Mukhalladun ni artinya ialah mereka tu kekal. Kekal apa? Mereka ni tak tua-tua. Macam itulah mukhallad. Mukhallad ni kekal macam tu. Jadi tak adalah kita berfikir nanti budak ni nanti setahun-tahun depan tua sikit. 10 tahun lagi tua lah kot. Tak. Mereka ni mukhalladun. Macam itulah selama-lamanya. Iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Bila kamu tengok mereka ni mereka ni seolah-olahnya seperti manik-manik permata-permata yang mansurah, yang bertebaran. Bukannya dia tersusun. Kalau tersusun tak cantik. Dia bila jatuh kan, maknanya jatuh atas apa ni, kita katakan atas bertebaran kan, bertebaran di atas lantai kan, cantik kan. Mereka ni berpusing-pusing. Jadi suasana yang sangat indah lah kan, kalau kita tengok kan. Kemudian tu Allah Ta'ala sebut lagi, wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di sana kamu akan lihat, iaitu apa, nikmat segala-galanya yang tak boleh tergambar oleh mata. Dan kemudian seperti wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang sangat-sangat besar, yang mana tidak ada limit. Tak ada limit. Sebagaimana sekarang ni kan, ada limit sempadannya, ada limit ini boleh buat, ni tak boleh buat dan sebagainya. Aliyahum thiyabu sundusin. Kemudian pakaian pula. Yang tadi itu ialah tentang syurga. Yang tentang apa ni, taman-taman dan semua yang indah tu. Kemudian sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula pakaian. Apa yang mereka dapat Allah Ta'ala sebut sini lagi tu aliyahum, iaitu di atas mereka. Di atas mereka maknanya pakaian mereka. Pakaian mereka macam mana? Thiyabu sundusin. Pakaian-pakaian daripada sundus. Sundus ni ialah sutra yang nipis. Sundus. Wa istabrok. Khudrung wa istabrok. Hijau, yang warnanya hijau. Kemudian istabrok. Istabrok ni ialah sutra yang tebal. Jadi makna ada sutra tebal, ada sutra yang nipis, ada sutra yang lembut, ada sutra yang macam-macam lah. Bentuk-bentuk yang sangat, semua tu indah, keindahan semua. Wahullu asawira min fiddah. Kemudian apa ni, mereka ni pula ni dipakaikan dengan gelang-gelang. Gelang ini ialah, kalau dulu ni ialah raja-raja besar kan, pembesar-pembesar negara, semua tu mereka akan pakai gelang ataupun pegang gelang tu. Nama dia ialah asawir. Jadi wahullu asawira min fiddah, daripada perak pula. Lepas tu wasaqahum, diberi minum pula. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, diberi minum dengan minuman yang suci bersih. Maksud suci bersih sini ialah, kalau kita atas dunia lah kan, kita boleh kata macam ni lah kan, iaitu kadang-kadang minuman tu ada apa, ada boleh memabukkan, ataupun kadang-kadang ini dalam minuman ni ada apa, ada virus, ada benda-benda yang boleh menyakitkan manusia dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini bahawa minuman tu, minuman yang diberi minum kepada mereka, tak ada semua benda tu kan, tak ada. Maknanya semua tu indah semua kan. Inna haza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Allah Taala kata semua tu kerana usaha kamu, usaha yang kamu lakukan di atas dunia, dan semua usaha kamu itu adalah akan mendapat, akan disyukuri. Disyukuri maknanya mendapat balasannya kan, di hari akhirat nanti. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Jadi Allah Ta'ala sekarang ni kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala kata, sebenarnya kami inna nahnu nazzalna alaikal qur'an tanzila. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Quran ini tanzil. Tanzil ni sedikit kepada kamu ni. Maka oleh kerana itulah fasbir. Fa di sini, perkataan fa tu, huruf fa tu adalah nama dia adalah fa lil ifsah.
Dia kata fa lil ifsah ni ertinya tu, iaitu dia berkait dengan satu benda yang tidak disebut sebelum daripada ni, iaitu apa dia? Fa di sini adalah oleh kerana keadaan itu, oleh kerana balasan itu, oleh kerana apa yang dibuat oleh orang kafir itu, oleh terhadap kamu wahai Muhammad, oleh kerana penolakan mereka kepada kamu semua itu, maka oleh kerana itu wahai Muhammad, keadaan-keadaan yang kamu ditimpa semasa kamu ni dalam dakwah kamu ni, maka oleh kerana itu sabarlah dengan balasan-balasan Allah yang indah-indah itu. Li hukmi rabbik, li hukmi maknanya li qada'i rabbik ataupun li masyiati rabbik, iaitu dengan kehendak Tuhan kamu, dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan kamu, hendaklah kamu sabar. Bukanlah hukuman, bukan hukuman tapi maksudnya dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa yang Allah Taala telah buat ini, hendaklah kamu sabar wahai Muhammad, dan jangan kamu wala tuti' minhum athiman au kafura. Minta maaf panjang sikit lebih sikit. Insya-Allah sikit lagi, ada 2 ayat lagi, iaitu wala tuti'. Allah Taala kata, dan jangan wahai Muhammad, hendaklah kamu sabar nombor 1, kemudian jangan ikut apa? Athiman, minhum athiman au kafura. Orang-orang yang berdosa ataupun kafur. Ataupun maksud dia ialah jangan kamu ikut apabila mereka ini mengajak kamu kepada satu benda yang dosa ataupun mengajak kamu kepada benda-benda yang membawa kepada kekufuran. Ulama sebut sini perbezaan di antara au. Kenapa digunakan au atau? Kenapa tidak digunakan waw? Kenapa tidak digunakan athiman wa kafura, tapi digunakan perkataan athiman au kafura? Kerana dalam bahasa Arab apabila digunakan waw, ertinya ialah mesti berdua. Mesti dua, maknanya mestilah orang itu athiman ataupun kufur. Maknanya dia tak boleh. Kalau salah satu tak boleh, bila dia gunakan waw. Tapi Allah Ta'ala menggunakan au di sini, ertinya ialah apa kan? Kamu ikut sama ada athiman pun tak boleh, kamu ikut orang tu yang kafur pun tak boleh, kepada athiman, kepada dosa pun tak boleh, kepada kufur pun tak boleh. Jadi makna salah satu pun tak boleh, apatah lagi kalau dua-dua. Itu hikmah kenapa penggunaan au dalam ayat 24 yang kita bacakan tadi. Ayat yang terakhir, wazkurisma rabbik bukratan wa asila, untuk meneguhkan kamu lagi wahai Muhammad dalam kerja kamu ini, maka hendaklah kamu sentiasalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dalam tafsir Jalalain, iaitu dengan melakukan solat bukratan wa asila, sentiasa artinya. Bukan hanya setengah-setengah waktu saja, pada waktu-waktu tertentu saja, tapi dalam setiap masa. Kalau kita sekarang kan, pada waktu pagi, semasa pergi kerja, masa pergi sekolah, masa pergi universiti, masa balik belajar, di rumah, di kampung, di mana pun, hendaklah kamu wazkurisma rabbik bukratan wa asila, pada setiap pagi, setiap petang. Ada yang kata ini sembahyang sebagaimana saya sebut tadi, iaitu sembahyang subuh, sembahyang zuhur dan juga sembahyang asar. Apapun artinya ialah insya-Allah mari kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu. Jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita akan dapat pahala syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.